Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi masjid dan ahli jabatan kuasa yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji maupun hajah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana 2 minggu yang lalu saya terpaksa tangguhkan sebabkan anak saya tu dia sunat. Menjaga orang sunat di Bantam, rumah pula tak berani pula tu. Anak tu sunat, dia tak berani pula nak bersihkan. Kalau bapaknya punya bersihkan pula. Yang anak dia tak berani, dia kata dia. Jadi itulah kita kena jaga. Jadi saya batalkan. Dan Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini sedikit akan memberikan kita sedikit ilmu pengetahuan dan kita dapat amalkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada kuliah yang lalu kita telah pun melihat satu ayat, iaitu ayatul kursi, berkenaan dengan ayat kursi, iaitu ayat ini menunjukkan tentang sifat-sifat kesempurnaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadinya dalam ayatul kursi itu, yang pertama, kita wajib mengakui bahawa Tuhan yang sebenar-benarnya dan juga Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Maka Allah yang berhak disembah dan Allah itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Sebab itu dalam kalimah tauhid, iaitu kita mengucapkan 2 kalimah syahadah. Kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad itu sebagai
Nabi kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apabila anak yang baru dilahirkan, maka perkataan pertama yang kita dengarkan kepada mereka adalah kalimah tauhid. Anak lelaki kita azankan di telinga kanan, anak perempuan kita iqamahkan dia di telinga kiri. Bila keluar je budak tu, kita ambil dia, maka kita azankan dan kita iqamahkan. Ikut dia punya jantina lah, kan? Mana ada baby, anak apa ni, bayi baru keluar tu kita nyanyi kat telinga dia, tak ada. Kita tak ada pun ajar dia yang lain-lain, kan? Yang kita ajar dia, yang kita dengarkan dia di telinga dia adalah kalimah tauhid, iaitu kita azankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ajar budak tu bahawa Allah itu maha besar, Allah maha besar. Itu tak ajar dia lagu Dami Sarif ke apa, kan? Sebab itu Tuhan yang sebenar-benarnya dan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita wajib mengakui. Dan yang keduanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hidup secara mutlak, terlepas dari pengertian hidup yang difahami oleh manusia. Makanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyun, yaitu Allah itu hidup. Allah itu bukan dihidupkan, Allah itu memang sedia hidup. Allah itu sedia hidup. Tetapi kita manusia, makhluk, kita ini dihidupkan oleh yang maha hidup. Kita kena faham. Kita ini diciptakan dan kita ini dihidupkan oleh yang maha hidup. Maksudnya bila orang yang ada yang menghidupkan kita, maka mustahil yang menghidupkan itu dia akan mati. Tetapi kita makhluk yang dihidupkan ini, maka dah tentulah kita ada kita punya pengakhiran kita, iaitu kematian. Kemudian yang ketiganya, dalam ayatul kursi ini juga menjelaskan kepada kita bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluknya serta memberikannya segala yang diperlukan untuk kepentingan hidup masing-masing. Kita ni hidup dekat dunia, kita kena hidup macamlah kita ni seorang pengembara, seorang yang bermusafir, seorang yang menumpang. Dunia ini, alam ini bukan milik kita. Ianya milik yang maha kuasa yang menjadikannya. Maka apabila kita ini hidup dengan cara menumpang, maka kita buatlah dengan cara kita menumpang. Jangan jadikan dunia ini seolah-olah, oh ini dunia ana yang punya. Bila kita jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kehidupan kita, maka dia akan habis. Orang yang berfikiran, orang yang beranggapan bahawa dunia ini hanyalah sementara, maka dia akan tahu tempat yang dia akan pergi nanti adalah tempat yang kekal selama-lamanya. Maka dia tak akan jadikan dunia ini sebagai keutamaan. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham, saya bukan kata kita kena tinggalkan dunia. Bukannya masuk ustaz ni, habis nak fikir akhirat je, dunia macam mana? Bukan tak suruh kita fikir dunia. Fikir dunia, tetapi lebihkan kepada akhirat. Itu tujuan dia. Kerana apa? Kerana yang kekal selama-lamanya, yang mentadbirkan seluruh makhluk ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Makanan, minuman dan sebagainya,
apa-apa keperluan kita dekat dunia ini semuanya Allah Subhanahu Wa Taala dah cukupkan. Ya? Air kat depan saya ni pun Allah. Allah punya. Air ni kita pandang malam ni tak ada nilai air ni. Sebab air kosong kan. Air desa. Malam ni saya pandang, saya tak rasa apa pun. Tapi nanti beberapa hari lagi, kalau kita pandang air tu, dia akan jadi air yang sangat sedap. Bulan puasa. Bulan puasa ni, air yang kita pandang macam ni sekarang ni pun tak ada nilai bagi kita. Malam ni, akan datang ni, bulan puasa ni, pandang ni pun macam air syirap. Dia punya sedapnya tu. Kan? Jadi keperluan-keperluan kita dekat dunia ini semuanya Allah dah cukupkan. Kemudian yang keempatnya, dalam ayatul kursi ini juga menjelaskan, iaitu Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada letih, lesu atau lalai atau mengantuk ataupun tidur. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan sifat makhluk. Allah ini tak letih, tak lesu. Kita ni nak lagi umur dah tak berapa muda ni kan, buat kerja sikit pun dah letih. Baru nyapu hijab kat rumah ni dah pinggang sakit. Baru duduk dekat kuliah ni sekejap dah kaki ni kadang nak bangun kan tak boleh bangun, susah nak bangun. Kena pegang dinding dulu baru boleh jalan. Kan? Tuan-tuan yang depan saya ni rasalah. Saya belum rasa. Kan? Ustaz boleh lah cakap, Ustaz belum rasa. Nanti Ustaz umur 60 baru Ustaz rasa. Kan? Letih, lesu, lalai. Ini sifat makhluk. Kelemahan makhluk ini lah dia. Lalai dari segi apa? Lalai dari segi mengerjakan ibadah. Kadang-kadang solat tak cukup, baca Quran tak baca. Ni kita nak menghadapi bulan Ramadan ni tuan-tuan, mulai daripada sekarang ni lah kita dah boleh melatih diri kita sikit-sikit, dah boleh buat persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan akan datang ni nanti. Dah boleh mulalah baca Quran tu. Carilah mana Quran aku ni, Quran yang atas gerobok tu, yang dah berabuk tu, cari balik semula. Sebab apa? Nak masuk bulan Ramadan. Baik, kemudian mengantuk ataupun tidur, ini sifat makhluk. Dan tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat kelemahan, sifat lemah. Manusia ini, makhluk ini lemah. Makhluk ini perlu kepada tidur, mengantuk dan sebagainya. Tetapi tidak bagi Allah. Kalaulah sama sifat Allah itu seperti makhluk, maka Allah itu bersifat dengan sifat yang lemah. Bila malam Allah Subhanahu Wa Taala tidur, apa jadi tuan-tuan dekat dunia ni? Malam pukul 12 Allah tidur. Ramai-ramai pakat, jom kita buat maksiat. Pukul 12 Allah tidur, tak ada orang, tak ada yang menjaga kita punya tingkah laku kita. Malaikat pun katakan tidur juga. Apa jadi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu mustahil menyerupai dengan sifat makhluk. Kemudian yang kelimanya, yang menguasai segala yang ada di langit dan di bumi dengan penguasaan mutlak adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita tak boleh jelaskan lagi. Ini dah banyak kali kita jelaskan. Yang keenamnya, Allah Subhanahu Wa Taala bebas melakukan segala yang dikehendakinya. Tidak ada sesiapa pun yang boleh mempersoalkan hukumnya, atau yang dapat menolak keputusannya, atau yang berani mengubah apa yang telah ditentukan dan dikehendakinya.
sama ada dengan meminta syafaat pertolongan atau mengemukakan rayuan, kecuali setelah ia diizinkan, maka pada ketika itu ia tunduk mematuhi dan memohon syafaat dalam lingkungan yang dibenarkan sesuai dengan keadaannya. Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai satu sifat, iaitu sifat iradah, sifat mengkehendaki, berkehendak. Berkehendak. Manusia ni ada kehendak tak? Ada kehendak. Kan? Tak lama lagi nanti puasa, lepas tu nak raya. Semua orang ada kehendak. Yang perempuan nanti nak kehendaknya, tahun ni saya nak tukar langsir baru lah bang. Tahun ni saya nak baju raya saya nak dimulai. Sebab saya nak pakai 5 hari raya. Hari pertama baju lain, hari kedua baju lain, saya nak 5. Contoh, bang, tahun ni rasa-rasanya TV kita ni kena tukar baru dah. Nak tukar yang besar lagi. Contoh, semua ada kehendak. Tetapi kehendak kita tidak boleh mengubah apa yang dikehendaki oleh Allah. Semua orang dia ada impian, semua orang dia ada cita-cita, semua orang dia ada angan-angan. Tetapi semua ini tidak dapat dicapai jika tidak dikehendaki oleh Allah. Nampak? Semua orang ada kehendak, tetapi kita tak boleh melawan apa yang telah diaturkan, yang telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kehendak Allah. Kehendak kita, tetapi di atas itu ada kehendak Allah. Ini kita kena faham. Yang baru kahwin, bang, saya ni nak anak 5 orang. Saya nak anak 5 orang bang. Yang si suami pun okey lah, 5 pun 5 lah. Kalau lebih lagi bagus. Tapi itu cuma kita punya kehendak kita, perancangan kita. Tetapi yang menghendaki di atasnya ialah Allah. Kalau Allah kata jangan bagi dia anak, maka apa yang kita boleh buat? Allah kata jangan bagi si fulan ini ada zuriat keturunan. Dia dah kahwin lama dah 10 tahun tak ada anak. Maka dia buat apa kata orang tu? Dia buat rawatan. Kan? Dia pergi hospital, dia buat rawatan. Itu yang jadi apa ni, bayi dalam tabung uji tu. Ataupun yang sekarang ni dia buat apa ni, benih suami tu masuk kepada benih isteri tu, maka dia disenyawakan, maka bila dah berjaya tu dia dimasukkan dalam rahim dan sebagainya tu. Tetapi itu semua hanyalah ikhtiar, kita punya perancangan. Tetapi kalau tidak dengan kehendak Allah, maka jadi tak tahu benda tu tak jadi. Nampak? Ini kita kena faham. Ini konsep Allah itu maha menghendaki. Allah itu berkehendak. Dan kehendak Allah ini tak ada siapa yang boleh halang, tak ada siapa yang boleh mengubahnya. Ini kita kena faham. Baik. Kemudian yang ketujuhnya, Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui akan keadaan sekalian makhluknya, meliputi segala apa jua yang sedang mereka hadapi atau yang tidak kelihatan kepada mereka, dari segala yang sedang berlaku atau yang akan berlaku. Tuan-tuan kena fikir, dalam beberapa hari ini lagi kita nak menyambut bulan Ramadan. Kita doa setiap kali selepas solat, kita doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Tetapi tuan-tuan, sampai ataupun tidak sampai itu kita tahu tak? Tak tahu. Boleh jadi malam ni diumumkan
esok kita akan berpuasa. Tiba-tiba meninggal dunia. Kita boleh bayang tak tuan-tuan? Apa yang akan berlaku pada kita? Kita tak tahu. Sedangkan besok kita nak puasa. Malam ni rupanya dah sampai ajal. Kita doa juga kepada Allah. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Tetapi pada masa yang akan datang ini apa yang berlaku, maka kita tak tahu. Baik. Kemudian yang ke-8-nya, Allah Subhanahu wa taala dialah sahaja pemerintah agung. Kebesaran dan ilmunya meliputi langit dan bumi. Maka tuan-tuan, apabila namanya pemerintah agung, Allah Subhanahu wa taala mentadbir seluruh alam ini, kebesarannya dan ilmunya ini meliputi langit dan bumi. Maksudnya tak ada apa benda yang Allah tu tak tahu. Kerana dia yang memiliki segala ilmu. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang ilmu kita ni tak berapa banyak. Ilmu tu kadang baru datang kuliah sekali, baru datang kuliah 2 kali. Tapi nak bercerita bab agamanya seolah-olah dia lah yang paling hebat. Baru-baru ni ada viral juga dekat YouTube tu, kan? Yang berkenaan dengan seorang kita punya pendakwah terkenal. Tiba-tiba ada seorang orang Arab yang masuk campur, yang tanya dia dalam kuliah tu kan. Tuan-tuan cari sendirilah, saya tak nak cakap nama. Cakap nama kan kalau kata kita mengata pula. Ni tuan-tuan cari sendiri. Ada seorang penceramah pendakwah terkenal ni, dalam satu majlis ilmu macam ni, ada seorang Arab. Seorang Arab dia bangun, maka dia bertanya, dia berbual dengan penceramah kita ni dalam bahasa Arab. Maka penceramah ni dia, wallahu a'lam, sama ada dia tahu berbahasa Arab ataupun tidak, tapi adalah orang yang terjemahkan tu. Maka lepas tu keluarlah macam-macam cerita. Apa ni, ustaz tak pandai cakap bahasa Arab, kan? Macam ni ke ustaz? Takkan bahasa Arab tak tahu? Itu kita punya andaian kita. Saya tak nak uraikanlah itu tentang lebih panjang. Ni bahaya ni, zaman-zaman rekod ni. Nampak ni? Bahaya. Kan terlepas masuk YouTube, masuk YouTube kan, viral kan, susah pula. Kan? Tuan-tuan perempuan cari lagi. Tengoklah. Baik, kemudian yang ke-9-nya, dialah sahaja yang mempunyai sepenuh-penuh kekuasaan. Tiadalah menjadi keberatan atau kesukaran kepadanya menjaga dan memelihara alam langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-dua alam itu. Bila Allah Subhanahu wa taala ini maha berkuasa, maka segala yang meliputi langit dan bumi ini semuanya di bawah kekuasaannya. Maka tak perlu uraikanlah, tuan-tuan sedia maklum. Yang ke-10, dialah jua yang maha tinggi kebesaran dan kemuliaannya, tidak ada yang mengatasinya, dan dialah jua yang maha besar kekuasaannya yang tidak ada bandingannya. Nah, ini pun kita tak perlu petikaikanlah. Bagaimana kekuasaan dan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ini. Itu kita sedia maklumlah. Baik, ayat suci ini sebagaimana ia menerangkan sifat-sifat Tuhan Maha Pencipta, ia juga memandu manusia supaya janganlah menunjukkan amal ibadatnya melainkan kepada Allah. Nanti tuan-tuan nak sembahyang tarawih, nanti ni bulan puasa akan datang ni, nak sembahyang tarawih, kalau rasa nak buat 8, buat 8 je. Kalau rasa nak buat 23, buat 23. Diam-diam sudah. Jangan nak cakap dengan orang, kau buat berapa? Aku buat 8. 8?
Aku 23 tahun. Jangan jangan cakap pada orang macam tu. Seolah-olah macam kita cakap macam tu, macam kita ni pula menunaikan ibadah ini bukan untuk Allah, tetapi untuk apa? Untuk action dengan orang. Kau buat 8 kaki bukan sakit, aku ni yang semayang atas kursi buat 23 tau. Jangan. Kalau rasa nak buat 8, buat 8. Kalau rasa nak buat 23, buat 23. Habis cerita. Tak payah nak cerita pada orang, tak payah nak banding-bandingkan aku buat 8, kau buat 23, tak payah. Yang penting niat kita itu kerana Allah. Ibadah kita yang kita buat itu kerana Allah. Dekat sini buat 23 kan? 23, masjid 23, surau 8. Kalau agak-agak nak buat kat masjid ni nanti, masa 8 tu, sebelum 8 tu penuh sampai belakang pintu. Lepas daripada 8, satu sub ni tinggal kan? Kalau rasa malu nak buat 8 nanti orang tengok kan, 8 dah balik, pergi surau dia, surau buat 8. Surau buat 8. Saya nanti insyaAllah saya pun imam tarawih kat surau. Surau buat 8. Saya tanya buat berapa? 8 Ustaz. 8 okey, 9.30 kita balik. Buat 23, 10 suku. Pilihlah nak mana kan. Baik, kemudian, dan janganlah ia bertanggungjawab mematuhi melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakannya dari segala amal kebajikan. Demikian juga hendaklah manusia, hati kecilnya dan keseluruhan hidupnya terikat kukuh dengan Allah yang mentadbir urusan hidupnya dan urusan segala apa jua yang ada di sekelilingnya. Tuan-tuan, nak masuk juga bulan Ramadan ni, kita kata orang ni apa, sementara ada masa ni, kita bersihkanlah dulu kita punya hati kita. Kita nak bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkatan, kita nak bertemu dengan bulan yang penuh dengan pahala, yang penuh dengan ganjaran, maka kita bersihkan hati kita dulu. Kita nak menghadapi bulan yang ditunggu-tunggu, maka kita bersihkan hati kita supaya ibadah kita, puasa yang kita buat itu adalah puasa yang kata orang tu terbaik. Sebab ada orang apabila puasa, dia cuma dapat lapar, dia cuma dapat dahaga, tu je, pahala tak ada. Ada orang yang dia puasa dan dia dapat kesemua ganjaran tersebut. Ganjaran puasa dia dapat, ganjaran ibadah yang lain dia dapat. Kan? Sebab ada orang ni bulan puasa, macamlah dia seorang puasa, dia punya letihnya tu tak boleh tahan betul. Ada orang bulan puasa ni lah, daripada lepas sahur sampai tengah hari baru bangun. Bangun mandi sekejap, sembahyang zuhur, tidur balik semula. Sampai pukul 6.30 nanti dah dengar orang kelontang-kelontung nak masak, dah ada bau-bau, baru dia bangun. Sembahyang asar, mandi, duduk sekejap, dah buka puasa. Alhamdulillah, satu hari dah puasa hari ini. Tapi dapat apa? Tak dapat apa kan tuan? Itu berkenaan dengan kita nak menunaikan ibadah ini dalam bulan Ramadan yang akan datang ini, maka bersihkanlah hati kita. Sebab apa? Sebab puasa ini adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Wajib. Malam tadi saya kuliah di satu tempat, daripada mula kuliah sampai habis kuliah, cerita tentang fidyah, tentang fidyah puasa. Berapa
apa ni yang dipanggil secupak secupak tu berapa ratus gram. Kalau tak puasa tu kena ganti, tak ganti kena bayar fidyah. Fidyah tu secupak beras kan, dikali dengan berapa hari kita tinggal. Maka ada yang tanya pula, cupak ni macam mana Ustaz? Cupak ni macam mana tuan-tuan? Cupak ni macam besar macam ni ke, besar macam tin susu ke, ini bagi cupak. Kita kena tahu benda tu. Itu yang saya terangkan semalam. Kuliah tu, tempat tu memang dia minta macam tu lah. Dia kata, Ustaz, nak puasa ni Ustaz, terangkanlah apa-apa yang berkaitan dengan puasa. Itu yang saya terangkan tu. Baru terangkan sikit, ada pula orang tanya tentang fidyah. Dah berjudahnya sampai habis fidyah je. Tombak lain terlepaslah. Baik, kemudian, dan bahawa manusia tidak mempunyai hak milik yang asal dalam sesuatu jua pun, tetapi dapat disabitkan baginya hak milik yang terbit dari pemberian Allah, pemilik yang asal, yang menjadikan seseorang itu menguasainya sebagai wakil. Maka dengan yang demikian, wajiblah atas orang yang mematuhi dengan sepenuhnya syarat-syarat pemilik yang asal Allah Ta'ala yang menjadikannya wakil menguasai pemberian ini. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah pemilik alam ini. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah, maka kita adalah wakil. Kita yang menduduk, kita yang menetap di alam ini, di dunia ini, maka apa sahaja yang diberikan oleh Allah, yang dikurniakan oleh Allah, kita ini sebagai wakil, maka kita gunakanlah dengan sebaiknya. Itu dia. Bagaimana kita nak menggunakan dengan sebaiknya adalah dengan mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu dia. Baik, kemudian tiap-tiap seseorang juga hendaklah sentiasa waspada dan tetap sedar sehingga ia tidak lalai daripada mengira dan mengawasi segala gerak-gerinya. Janganlah ia melakukan sesuatu perbuatan atau menuturkan sesuatu perkataan yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala yang mengetahui segala-galanya. Demikian juga seseorang itu tidak harus bercakap besar dan bermegah-megah dengan ilmu pengetahuan yang dikurniakan Allah kepadanya. Nampak? Jangan kita ni tuan-tuan rasa kita ni cakap besar lah tuan-tuan. Kita ni ada ilmu, kita ni ada pangkat, kita ni ada harta. Janganlah kita sombong, janganlah kita bercakap besar. Sifat orang-orang yang diredai Allah ini, apabila dia ada ilmu tetapi dia merasakan dirinya itu tak cukup lagi ilmu, berbanding dengan orang yang dia ada ilmu sikit tapi dia rasa ilmu tu lah dia lebih hebat daripada orang lain. Ulama-ulama yang terkenal tuan-tuan, apabila ada majlis ilmu macam ni, mereka pun sama-sama duduk. Nampak? Walaupun penceramah tu sampaikan benda yang dah tahu, tapi kita masih duduk lagi dalam majlis ilmu. Sebab apa? Sebab kita merasakan diri kita ini belum cukup ilmu. Itu dia. Jam pun dah bunyi dah. Baik. Jadi dalam insyaAllah nanti kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang lah. Kalau tak silap awal bulan yang lagi kan kita dah habis. Dan sekali lagi sebab tempat lain tuan-tuan dia ada tempat lain dia ganti. Ada masjid dia ganti kuliah maghrib dengan kuliah subuh.
Ada masjid dia ganti kuliah maghrib kepada kuliah asar. Tapi di Masjid Farid Kasih ni kalau tawakuf, kalau berhentilah, rehatlah dulu kan. Sebab tempat-tempat lain tu yang dia tukar waktu tu sebab memang dah menjadi kebiasaan. Dah masuk bulan Ramadan je, waktu kuliah tu terus ditukar. Maksudnya adalah dia punya jemaah dia. Kalau Farid Kasih ni tak pernah buat, jangan buatlah. Kita tukar kuliah maghrib kepada kuliah subuh, insya-Allah buku ni tak ada orang. Jangan. Kalau nak buat, biar semua-semua buat. Lepas-lepas kita sahur, datang subuh, ada kuliah, boleh tunggu, alhamdulillah. Kalau tak boleh, tak apalah, kita rehat je lah kan, sebulan je. Nanti kita jumpa semula lah, insyaAllah. Sekian saja, marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.